Baiklah, kepada tuan-tuan dan puan-puan budiman, selamat datang diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan untuk pembentangan sesi kedua bagi sidang kemuncak penulis Malaysia SKPM kedua pada hari ini. Dan untuk slot petang ini ataupun sesi petang ini, kita akan mempersilakan saudara Saifulizan Yahya, moderator yang akan memperkenalkan ahli-ahli panel hebat kita pada petang ini. Sebelum itu kita berikan tepukan gemuruh kepada semua ahli panel, juga kepada moderator kita. Hari ini kita ada Datuk Jasnimat Lani, Dr. Lim Switin, Puan Nisa Harun, juga saudara Muhammad Lutfi Ishak. Untuk itu majlis ini akan diserahkan kepada saudara Saifulizan Yahya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih saya dahulukan kepada Puan Hasmalinda binti Mustafa selaku pengacara majlis pada hari ini sempena dengan sidang kemuncak penulis Malaysia yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang bahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin. Ramai juga saya kenal di sini, tapi saya izinkan saya tidak menyebut nama satu persatu. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan selaku peserta untuk sidang kemuncak penulis Malaysia kali yang kedua. Seperti yang telah dimaklum oleh pengacara majlis tadi, kita akan bersama-sama pada petang ini untuk sesi yang kedua, iaitu bersama lagi dengan 4 orang panel yang akan menyorot ataupun mengangkat tema berkaitan dengan ataupun tema yang bertajuk sastra dalam era revolusi industri 4.0. Di hadapan saya ada 4 orang panel yang bagi saya semuanya telah dikenali. Oleh itu, sebelum kita terus kepada kita punya wacana, izinkan saya terlebih dahulu untuk membuka dan mencetuskan sedikit berkaitan tentang revolusi industri keempat. Ya, saya izinkan saya untuk terus, tidak ada basa-basi sebab kita tahu selepas ini kita ada lagi satu acara, iaitu pada pukul 4 petang sehingga pukul 5.30 petang berkaitan dengan iaitu satu acara lagi, iaitu berkaitan dengan forum yang sangat penting bertajuk Sastra, Bahasa dan Budaya Pemersatu Bangsa. Berkaitan dengan revolusi industri 4.1 yang telah kita ketahui umum dan sedang kita alami sekarang. Sebelum saya menyerahkan mikrofon ini kepada para panel, ingin saya mencetuskan sedikit persoalan dan kaitannya revolusi ini dengan peranan para penulis. Yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan, dan juga Datuk, Profesor, boleh melihat kertas-kertas kerja yang telah pun dibukukan dalam buku sempena dengan sidang kita ini. Saya rasa mungkin telah ada yang membacanya. Cuma saya ingin menyorot sedikit tentang revolusi ini. Saya sebenarnya ada juga membaca revolusi industri keempat yang telah dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi dan juga seorang jurutera dan sekarang dikenali sebagai ahli falsafah dalam bidang ekonomi, iaitu Klaus Schwab, betul ke? Klaus Schwab, ini buku dia, okay, yang ditulis pada tahun 2016. Okay, tetapi izinkan saya melihat sedikit ya, sebab kita kenali revolusi 4.0 ni sebagai zaman era digital. Dan rata-ratanya di dunia pun kita sekarang kita tahu bahawa AI, artificial intelligence kan, dan 2-3 lagi berkaitan dengan drone, itu semua berkaitan dengan era digital. Tetapi saya ingin menyorot sedikit sejarah awal bagaimana boleh tercetusnya revolusi 4.0 ini. Hasil daripada buku ini, pada tahun 1971, Klaus telah menubuhkan Forum Pengurusan Ekonomi Eropah
Ya. Kemudian pada tahun 1987, beliau telah menjenamakan Forum Pengurusan Eropah, dikenali sebagai Forum Ekonomi Dunia. Okey. Forum ini ditubuhkan oleh beliau ataupun digerakkan oleh beliau sendiri, iaitu mengumpulkan pakar-pakar ekonomi dari seluruh dunia. Dan seterusnya, apa yang menarik, pada tahun 2004, beliau telah menggerakkan lagi satu, iaitu Forum Pemimpin Belia, di mana maklumatnya beliau telah kerajaan Israel telah memperuntukkan 1 juta USD kepada beliau untuk menggerakkan Forum Pemimpin Belia. Dan seterusnya, pada Forum Ekonomi Dunia 2016, tercatat dalam buku ini, beliau telah menggariskan satu ramalan masa depan, iaitu dinamakan sebagai Revolusi Industri keempat yang kita kenali sekarang, dengan beberapa cadangan beliau. Okey, saya bacakan sedikit. Buku ini merupakan buku terjemahan. Okey, yang ni saya baca buku terjemahan. Memang ada pada The Four Industry Revolution yang ditulis oleh seorang tokoh falsafah dalam bidang ekonomi. Dalam buku ini beliau telah berkongsi gagasannya tentang revolusi industri keempat atau lebih dikenali sebagai revolusi industri 4.0. Beliau telah menamakan abad 21 dengan revolusi industri 4.0, kesan daripada perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi AI, Internet of Things, 3D, nanoteknologi, bioteknologi, sains material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum. Dalam buku ini beliau telah membahaskan antara lain kesan revolusi 4.0 terhadap perkembangan ekonomi. Itu satu, kesan daripada perkembangan ekonomi yang seperti kita alami sekarang. Tentang kesan kepada penjagaan. Tetapi apa yang menarik, di sini ingin kita lihat peranan penulis. Kesan juga kepada nasionalisme, masyarakat dan individu di dunia pada hari ini. Okay. Namun dalam rumusan beliau yang diberi jodoh Jalan ke Depan, beliau telah melihat 3 kecerdasan sebagai terpenting, iaitu melalui kecerdasan emosi, hati, kecerdasan kehendak, jiwa dan kecerdasan fizikal, tubuh, dalam kita menghadapi kebangkitan budaya baru, iaitu budaya digital. Dalam buku ini, beliau cuba memperlihatkan kepada pembaca tentang satu fenomena baru yang akan berlaku daripada kesan perkembangan teknologi digital pada waktu ini dan akan datang. Penulis sebagai seorang ahli falsafah dalam bidang ekonomi, cuba memahamkan pembacanya tentang suatu transformasi budaya baru yang akan datang, kesan daripada perkembangan teknologi komputer yang mendadak dan semakin canggih. Kesan daripada perkembangan teknologi yang dinamakan sebagai revolusi industri keempat ini, manusia harus bersedia untuk mengubah cara hidup mereka sehari-harian, seperti dari segi bekerja, berkomunikasi atau bersosial, sehinggalah sebagai seorang individu dalam era digital ini. Buku ini dicadangkan harus dibaca wajib kepada setiap pembuat keputusan dalam sesebuah organisasi. Penting kerana buku ini bukan sahaja berkongsi tentang idea revolusi 4.0, tetapi yang amat penting ialah bagaimana pihak pembuat keputusan dapat melihat bahawa nilai yang terpenting dalam mencapai kemajuan yang sempurna kembali kepada nilai kemanusiaan yang ada pada seseorang manusia. Sebelum saya teruskan kepada para panel, saya ingin membaca sedikit kandungan. Sebenarnya beliau melontarkan tentang idea 4.0 sangat ringkas dan sangat sedikit. Tetapi apa yang menarik, beliau juga telah menyediakan satu petunjuk untuk kita hadapi dalam menghadapi perkembangan teknologi ini, iaitu beliau namakan sebagai Jalan ke Depan. Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah ingat, pernah dipinjam oleh Dr. Mazli Malik sewaktu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Apabila beliau mewawarkan visi dia untuk KPM adalah Jalan ke Depan. Ya, dalam Jalan ke Depan inilah saya rasa antara tajuk yang terpenting dalam buku ini yang dibincangkan oleh Klaus ni tentang apa yang kita harus hadapi. Yang 4 peranan tadi yang harus kita hadapi dalam dunia digital ini. Tetapi seperti yang saya ingin awal tadi, sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, iaitu tentang COVID 1.9 ni atau COVID-19, adakahnya satu yang memang di luar jangkaan kita, atau adakah satu sengaja dicipta
untuk kita mempercepatkan pencapaian revolusi 4.0 ni. Sebab pada 2016, buku ini telah meramalkan ada satu perkembangan teknologi yang akan berlaku dengan cepat. Okey, oleh itu saya ingin memperkenalkan panel kita dengan sangat ringkas. Panel pertama kita, Dr. Lim Switing di sebelah kanan saya. Beliau adalah salah seorang pengarang Malaysia, telah menerima Siraj Award daripada kerajaan Thailand pada tahun 2000. Seterusnya, panel kedua kita, yang bahagia Datuk Jasni Maklani, juga merupakan salah seorang penerima Siraj Award dari Malaysia pada tahun 2015 dan beliau juga merupakan presiden kepada Persatuan Bahasa dan Sastra Sabah. Seterusnya panel kita yang ketiga iaitu yang bahagia Puan Nisa Harun, juga salah seorang penulis Malaysia yang kita kenali. Beliau pernah menerima anugerah penulis muda Masra pada tahun 2015 dan pernah mengikuti program penulisan antarabangsa AIWA di Amerika Syarikat pada tahun 2015 juga. Seterusnya panel kita yang keempat yang bahagia saudara Muhammad Lutfi Ishak, juga salah seorang penulis Malaysia yang sangat kita kenali, pernah mencetuskan satu fenomena dalam sayembara penulisan ITBM kedua, ITBM Pena dan Berita Harian kedua pada tahun 2015 apabila memenangi tempat pertama untuk kumpulan puisi beliau yang bertajuk Dondang Pembukaan. Oleh itu, saya setelah mencetuskan satu persoalan untuk kita fikirkan bersama dan kita kaitkan juga dengan pandangan dan juga pendapat daripada panel-panel kita tentang apakah peranan kita selaku penulis dan juga khalayak pembaca tentunya dalam kita menghadapi era revolusi 4.0. Oleh itu, saya ingin mempersilakan yang bahagia Dr. Lee Switing dengan tajuk kertas kerjanya mempertimbangkan semula ideologi dan idealisme. Dalam masa insya-Allah 15 minit mungkin beliau boleh berkongsi tentang pandangan beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator majlis, rakan-rakan pembentang yang saya hormati, Sastrawan Negara Abang Bahazain, Sastrawan Negara Datuk Zurina, Sastrawan Negara Datuk Siti Zainun, bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pusaka Datuk Firdaus ada bersama dengan kita, dan Profesor Zaki, ini teknologis penting di Malaysia sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan penulis, datuk-datuk, datin-datin, saya tidak menggunakan masa yang panjang pada petang ini, lebih kurang tak sampai 10 minit. Sekadar seperti yang disebut oleh saudara Saiful Izan tadi, berbasa-basi saja dengan peserta, dengan hadirin, dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak membaca kertas kerja saya dan juga tidak membentangkan sebab sudah ada di dalam buku. Jadi untuk selanjutnya saya hanya mengangkat ataupun mencuplik beberapa idea saya yang saya fikir eloklah saya kongsikan apa yang saya fikirkan pada ketika ini. Serba ringkas tentang sastra kita, kedudukan pengarang kita dalam konteks semasa dan juga akan datang, dengan tajuk yang diberikan, sastra, kedudukan sastra dalam era IR 4.0. Saya mungkin antara yang paling ortodoks lah di antara panel-panel yang ada pada petang ini. Saya generasi lama yang sudah terkeluar daripada zaman digital. Mungkin saya ni di pesisiran, di pinggiran digital saja. Akan tetapi saya melihat bahawa
kita perlu kembali kepada satu realiti, satu kenyataan, satu hakikat bahawa kita tidak boleh sama sekali mengesampingkan beberapa perkara yang pokok dalam membicarakan dan memperkatakan tentang kesusastraan kita. Pertama sekali ialah tentang idealisme. Tentang idealisme pujangga-pujangga Melayu sejak zaman berzaman, sejak zaman silam. Tun Sri Lanang antara yang kita tahu mempunyai idealisme yang sangat besar. Apa yang beliau tulis, apa yang Tun Sri Lanang tulis dalam mukadimah pendeknya dalam sejarah Melayu itu jelas bahawa apa yang dipaparkan dalam sejarah Melayu adalah untuk dibaca dan memberi ingatan kepada anak cucu kita yang akan datang katanya. Saya melihat bahawa idealisme sangat penting dalam konteks pengarang, tak kira zaman, sama ada IR 4.0 atau nanti 5.0 ataupun selanjutnya. Kerana idealisme bangsa kita tidak ada komprominya. Ideologi bangsa kita tidak ada komprominya. Sejak zaman berzaman, dan saya barangkali angkatan lama yang sangat terikat dengan asas 50 yang memperjuangkan seni untuk masyarakat, saya masih bertahan bahawa karya sastra kita tidak boleh lari daripada peranan tanggungjawabnya untuk membina, membawa kemakmuran kepada bangsa kita sendiri. Di samping kita mempamerkan, memperagakan kekuatan nilai bangsa kita kepada masyarakat serantau dan dunia. Saya fikir ini antara asas yang harus dipegang oleh sastrawan kita, tidak kiralah apatah lagi dalam era IR 4.0 ini yang saya fikir sangat mencabar. Tuan-tuan dan puan-puan, memasuki era revolusi industri 4.0 atau IR 4.0, sudah tentu pengarang pun beranjak jauh ke hadapan. Tidak boleh tidak. Ketika segala bentuk perusahaan dikendalikan dengan kecekapan yang sangat luar biasa, komunikasi begitu pantas tanpa halangan serta luas pula, tugas digital yang seperti kan sangat maksimum sifatnya. Negara-negara di dunia memikirkan pengeluaran yang paling efisien. Tenaga kerja, penggunaan robot, segala bentuk jentera hanya di butang Swiss yang kecil. Di manakah pengarang berada? Di manakah kita berada? Pengarang barangkali sehebat J.K. Rowling sekalipun, kita bertanya apakah masih dia memerlukan seunit laptop untuk mengarang dalam era IR 4.0 ini ataupun bagaimana? Atau dalam acuan pemikiran saya, sebuah buku nota dan sebatang pen mata bulat, itu kerja saya. Buku nota macam selalu dan pena mata bulat. Barangkali pengarang-pengarang dunia tak buat begitu lagi, dan J.K. Rowling sendiri pun tak buat begitu lagi. Mereka sudah jauh ke depan. Mereka sudah terlalu jauh ke depan. Negara-negara di dunia sekarang memikirkan untuk berlumba-lumba dan bergerak ke hadapan dengan begitu pantas, dan dalam jaringan pemasaran yang paling canggih pada hari ini. Kita tetap berkira-kira. Kita di sini masih berkira-kira. Saya duka cita, adakah 300 buah buku puisi yang diterbitkan boleh terjual dalam tempoh 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Takkan begitu lagi kita dalam era IR 4.0 ini. Ataupun kita mengambil Dan Brown sebagai contoh, yang menubuhkan pasukan penyelidik yang besar dan kuat untuk menghasilkan buku-bukunya yang terjual ratusan juta naskah di seluruh pelosok dunia. Siapa tak membaca dan siapa tak kenal Dan Brown sebagai contoh? Semua ini meninggalkan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Beberapa minggu yang lalu, saintis telah menemukan sebuah planet yang jauh. Planet yang sangat jauh. Menurut jangkaan mereka, 26 tahun cahaya baru boleh sampai ke sana. Tetapi kegairahan itu sungguh luar biasa.
Penemuan ini bagi kita yang meminati astrologi tentulah menakjubkan. Dahulu kita mendengar orang berkata sastrawan atau pengarang jauh mendahului ahli sains apabila berkarya tentang manusia yang menjelajah angkasa 100 ataupun 200 tahun mendahului penerokaan sebenar ke angkasa lepas. Kali ini, apakah alasan yang akan diberikan lagi apabila planet sejauh 26 tahun cahaya baru manusia boleh tiba di sana, pengarang akan kekal di bumi, melayani imajinasinya dan terus membayangkan karya yang bagaimanakah kreatifnya. Akan ada perlumbaan manusia yang lebih sengit selepas ini saya kira. Sekarang pun sudah ada perlumbaan-perlumbaan dalam menciptakan kenderaan untuk membawa manusia ke bulan, mengitari ruang orbit dan cuba menjengah ke Marikh. Tiada apa-apa lagi yang menghalang saya kira. Saya membayangkan beberapa dekad sahaja lagi dari sekarang, orang-orang terkaya di dunia akan mula memiliki stesen angkasa lepas sendiri. Mereka akan mencipta negara mereka sendiri serta memerintahnya dengan segala kelengkapan yang cukup siaga dan tiada sebab untuk lagi pulang ke dunia yang serba membosankan. Era teknologi tinggi yang ditandai kepantasan buatan, apakah semakin dipercayai lebih daripada apa yang kita namai kemanusiaan? Di manakah letaknya kemanusiaan pada tara itu? Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, saya selalu kagum dengan Korea Selatan. Maafkan saya, mungkin sedikit pentaksub Korea Selatan, sebuah negara industri jentera yang hebat dan paling berjaya di dunia, tetapi memberi perhatian yang besar kepada industri seni serta hiburan. Filem-filem mereka luar biasa. Pada hari ini, K-pop mereka menguasai dunia. K-pop mereka menguasai dunia. Filem mereka menjadi kegeliaan anak-anak muda sehingga ke yang setua-tuanya pada hari ini. Katalah apa saja tentang K-pop mereka atau drama berserinya ataupun tren tubusannya, industri keluaran Korea Selatan ini sukses di seluruh maya. K-popnya sebagai contoh, tiada siapa pun yang awalnya percaya akan berhasil. Tetapi ini Korea Selatan. Ini namanya Korea Selatan. Seluruh pelosok dunia sekarang menggilai Blackpink. Mengumpul gambar Lisa sambil menikmati lagu-lagunya. Membeli rambut palsu, stokin sehinggalah ke bulu mata K-pop. Dan saya pernah menyebut, tak kala Korea Selatan membawa 13 bukunya untuk dijual di Frankfurt, mereka laris laku dan tiada terhingga pembelian hak ciptanya. Mengapa mereka begitu? Mereka merancang, mereka tekun bekerja dan bijak mengurus. Anak-anak muda mereka menyebut, anak-anak muda kita sekarang menyebut sebagai fokus. Lalu apakah sastra kita dalam era IR 4.0 ini tidak mau mempelajari apa-apa daripada kejayaan orang lain? Mungkin saya tidak menyebut kita perlu meniru K-pop, tetapi mungkin kita dapat memikirkan kerangka-kerangka lain yang lebih luar biasa untuk membawa sastra kita ke dunia, ke antara bangsa. Bagaimana caranya? Sidang hadirin, tidak berapa lama dulu sastra dan buku dikatakan bakal dijadikan bahan komoditi negara yang penting. Saya masih ingat ini. Tentu telah dilaksanakan pelbagai perancangan ke arah itu. Mungkin secara diam-diam ataupun tanpa pengetahuan kita. Kita membayangkan hasil jualan kalaupun bukan triliun banyaknya ataupun bilion banyaknya. Mungkin sudah terjana begitu besar pendapatan untuk negara. Apakah buku-buku tersebut dan siapakah pengarang-pengarangnya? Sedikit berduka cita kita selepas setahun IR 4.0 dilancarkan di Malaysia dan beberapa bulan kemudian COVID-19 melanda dunia, pemilihan Kuala Lumpur sebagai ibu kota dunia sedikit berkabus. Kita menantikan limpahan rezeki daripada pengiktirafan ini. Jika sebelum itu Bangkok sebagai contoh yang terdekat, yang dipilih sebagai kota buku dunia, kita dapati lonjakan sebanyak 46% penerbitan buku mereka dan buku-buku mereka digilai juga di seluruh dunia. Buku kreatif mereka melonjak
di samping filem-filem dan drama-drama bersiri dari Thailand juga, kita pun tiba di penghujung tempoh Kuala Lumpur sebagai kota buku dunia dengan rasa kecewa yang tiada terhingga. Kita tetap tercari-cari. Misalnya seorang Andrea Hareta di Malaysia. Siapakah yang dapat menjejaki? Tidak bermaksud saya bahawa kita perlu meniru Andrea Hareta, bukan. Tetapi sosok yang luar biasa lebih daripada itu. Kita tercari-cari. Jika buku-buku Andrea Hareta diterjemahkan ke lebih 50 bahasa dunia, nama dan pengaruhnya sudah menjelajah jauh hikayat hang tuah kita dan sejarah Melayu kita, rupa-rupanya baru menjengah dunia dan mendapat sambutan serta dikagumi oleh pengkaji dan sarjana. Saya teringat beberapa buku, Salina contohnya, ke dalam bahasa Mandarin yang mendapat sambutan yang luar biasa di negara China. Apakah kita pernah terfikir fokus yang lain untuk membawa karya kita menjadi komoditi yang besar? Seperti J.K. Rowling yang kemudian muncul sebagai pengarang yang tiada tolok bandingnya, walaupun ada yang mengatakan itu karya picisan. Saya membaca dengan penuh kerisauan apa yang berlaku di Shanghai melalui novel Shanghai Baby oleh Wei Wei dalam tahun 2009 kalau tak salah saya. Bagaimana apabila China dibuka kepada perindustrian dari barat, perdagangan yang luar biasa, Shanghai mula lebur nilai-nilainya. Negara China dibayangkan musnah oleh industri, bermula dengan masuknya KFC makanan segera dan pemuda-pemudinya mula beralih memakai jin. Mereka membawa dadah kerana tidak layak berada di disko tanpa dadah. Pergaulan bebas, pergaulan yang luar biasa. Sampaikan lebih daripada itu, Shanghai digambarkan musnah dan buku Shanghai Baby diharamkan di China. Luar biasa. Dan pada waktu yang sama juga saya membaca buku, teringat balik buku Shahnun Ahmad Syed, dan juga Syed itu satu tentang politik, tetapi buku yang saya sangat teruja Shahnun ialah TV. Barangkali ramai yang membaca TV. Saya membaca TV dengan penuh kerisauan, kebimbangan sebab saya dulu guru, lama menjadi guru. Anak-anak yang saya didik latih seperti Cah juga kah? Selepas sekolah pergi bekerja di Sungai Petani, di kilang membuat skru dan kemudian mula kenal dengan kalender, dengan paparan wanita tanpa pakaian, membeli seunit TV, dibawa balik ke kampung, dihantar kepada keluarganya. Adik-beradik, ayah dan maknya menonton rancangan-rancangan luar biasa ketajupan mereka. Cah membawa balik juga pemain pita video, membawa video-video yang dikategorikan biru. Keluarganya menerimanya. Situasi masyarakat telah berubah. Kehidupan sosial keluarganya sudah berpindah, beranjak. Akhirnya seluruhnya musnah. Seperti satu amaran besar bahawa teknologi, pengeluaran, industri dan sebagainya pada Shahnun membawa amaran yang besar kepada keadaan masyarakat kita. IR 4.0 apakah juga meniupkan amaran yang serupa kepada kita? Kalangan sastrawanlah, pengarang-pengarang seperti andalah yang harus menjawabnya selepas ini. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin sekalian, saya tidak berlama, dalam 1-2 minit lagi. Karya sastra perlu serius, perlu berat, dan jika boleh mesti sukar difahami untuk menjadi teks unggul. Ini pandangan banyak orang. Saya teringat Putra Gunung Tahan oleh Isa Haji Muhammad yang bersahaja serta boleh difahami sesiapa sahaja yang membacanya. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengurangkan kesastrawanan pengarangnya. Putra Gunung Tahan antara penanda aras bagi saya ideologi pengarang yang sangat luar biasa serta ketinggian idealisme yang didokongnya. Ketika kita leka membaca Salina oleh kemanusiaan yang terpancar dari segenap ruang penceritaannya,
Banyak orang yang teruja akan penceritaan hari-hari terakhir seorang seniman Anwar Ridwan. Untuk memahami lapis kedua, lapis ketiga dan seterusnya, barangkali itu urusan para sarjana, para pengkaji. Kita juga terpesona, masyarakat menerima dengan baik cerita yang terkandung dalam Seorang Tua di Kaki Gunung oleh Azizi Haji Abdullah. Tetapi karya ini tetap besar dalam masyarakat kita. Ideologi dan idealisme, saya fikir harus kembali kita mendefinisikan semula, menyemak kembali dan meletakkan di mana dalam peranan dan sumbangan kita, kerja-kerja kita dalam dunia kepengarangan kita untuk mewarna-warnikan, untuk mencitrakan semula wajah sastra kebangsaan Malaysia, sastra Melayu kita. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, era IR 4.0 sewajarnya menjadi pendorong dan tanda aras kepada kejituan semangat pengarang dan sastrawan kita seluruhnya untuk tidak mengalah. Karya perlu terus menjadi besar, jangan tersepit di celah-celah mesin yang bingit. Masyarakat masih membaca, jangan khawatir. Buku-buku terus dibeli. Baru 2 minggu lepas, saya membantu ITBM menjual buku Sastrawan Negara Osman Awang. Dalam masa kurang sejam, beratus-ratus naskah laku. Yang membelinya ialah peminat-peminat jin bandel. Tuan-tuan jangan lupa, ini kerana kita perkenalkan mereka. Kita bawa dan kita beritahu mereka, kita ada karya besar bangsa kita. Sastra kita bukan calang-calang, mereka membelinya dengan penuh kengairahan. Dan saya diberi maklum bahawa garasi TV itu pernah menjual dalam satu malam sehingga 28,000, bermakna masyarakat kita tahu tentang sastra dan mereka ingin membelinya. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya melihat bahawa pengarang perlu mengekori peredaran zaman atau berada pada peredaran zaman ataupun berada di hadapan peredaran zaman dengan pelbagai ilmu dalam pelbagai bidang. Buanglah kesombongan kita, perkukuhkan ideologi negara dan bangsa kita, dokong idealisme kita yang mantap, bacalah Kehendak Manusia di tengah-tengah kecepatan perubahan sebelum karya anda tiba ke tangan mereka. Karya harus berakar. Stabilkan fikiran kita dan jangan lekas hendak mengecap masyarakat belum cukup manusia. Berkarya dulu. Pengarang sekaligus adalah pengeluar. Tidak perlu tertekan oleh perubahan. Bayangkan dinamika zaman dan apakah ramuan yang terbaik untuk cipta seni kita. Teknologi seharusnya menjadi sahabat, menerima zaman. Dan tuan-tuan, puan-puan sekalian, sukalah saya menyatakan bahawa dari seluruh apa yang ingin saya perkatakan sekarang dan di dalam buku yang diterbitkan oleh Pena itu, sastra kita masih memerlukan kita. Memerlukan satu dinamika baru demi mentransformasikan definisi, sikap dan satu falsafah perjuangan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Yang Berbahagia Dr. Lim Swee Ting di atas penyampaian kertas kerja beliau yang bertajuk mempertimbangkan semula ideologi dan idealisme. Seperti yang awal saya sebut tadi, pengasas atau pencetus Revolusi 4.0 ini atau RI 4.0 telah pun memberi peringatan pada kita agar kesan daripada revolusi industri ini adalah terhadap kesan ekonomi pertama, kedua tentang penjagaan dan ketiga seperti yang telah kita disampaikan oleh panel kita tadi, kesan nasionalisme juga harus kita bersedia. Seperti yang dalam kertas kerja beliau telah melihat kesan kepada idealisme dan juga ideologi. Maka memang salah satu yang akan kita hadapi dalam perkembangan revolusi ini adalah kesan nasionalisme. Ini berkaitan dengan idealisme dan juga ideologi yang harus kita hadapi juga sebagai seorang penulis untuk kita mencipta ataupun untuk kita mentafsirkan kembali apakah makna idealisme dan ideologi yang harus kita bawa sekarang dalam zaman revolusi ini. Okey, sini sebagai sekadar maklumat saya kongsikan sedikit. Mungkin kita kata
apakah itu revolusi 4.0 ya. Iaitu itu adalah salah satu penanda. Pada abad yang ke-18 dikenali sebagai kuasa air dan steam. Okey. Pada abad yang ke-19 dunia dikenali ataupun digerakkan dengan kuasa elektrik. Dan pada abad yang ke-20 pula dunia dikenali dengan kuasa internet. Dan pada abad yang ke-21 inilah dunia dikenali dengan kuasa digital. Okey, oleh itu ini sekadar maklumat saja. Tetapi di dalam empat-empat abad ini mungkin yang bagi Datuk, Doktor dan juga tuan-tuan boleh fikirkan sebagai alat pengarang, kita sebagai pengarang perlukan alat kan, seperti dikatakan oleh yang bagi Dr. Liswiti tadi, kita perlukan pena, mesin type. Selepas mesin type kita ada mesin type elektrik. Lepas tu kita berkembang kepada komputer dan sekarang kita berkembang kepada telefon pintar yang boleh sebagai alat kita menulis. Mungkin kelima-lima alat ni kita boleh kaitkan dengan empat zaman ni, atau maafkan saya, empat abad ni. Okey, ini sebagai salah satu untuk kita berfikir bersama-sama lah. Seterusnya, kita akan balik kepada panel kita yang kedua, yang bahagia Datuk Jasni Maklani. Beliau akan memperkatakan tentang sastra Melayu di Sabah dalam perjalanan menghadapi era revolusi industri 4.0. Okey, silakan yang bagi Datuk dalam masa 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita pada petang ni, Saudara Saiful Izan Yahya, Dr. Saleh tadi ada, para sastrawan negara kita, Datuk Firdaus, Dr. Rem juga ada, Prof. Dr. Rem ya, Ramzah Dambul juga ada. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya ini bidan terjun. Ya. Pertama sekali sebenarnya beliau yang dijemput untuk membentangkan kertas kerja. Tetapi beliau ada masalah dengan Mr. COVID. Jadi saya diminta untuk mengambil alih tempat beliau. Tapi hari ini dia datang juga bersama-sama kita. Alhamdulillah, dia kata tadi beliau negatif ya. Apapun, terima kasih kepada peluang yang diberikan kepada saya, dan saya sebenarnya sudah menyediakan satu kertas kerja. Pada mulanya kertas kerja iringan ya, tentang bagaimana kita di Sabah berhadapan dengan era revolusi industri 4.0 ya. Dan kertas kerja itu dihantar dan alhamdulillah hari ini dapat juga saya bercakap sedikit tentang apa yang saya tulis dalam makalah saya itu. Sastra kita di Sabah ya, Sabah 2-3 hari ini kita heboh dengan sudah menjadi wilayah. Kita ada 3 wilayah, Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak ya. Dan kita beberapa hari ini bermain dengan istilah wilayah, negeri dan sebagainya. Tetapi saya suka mengingatkan diri saya, tapi bukan orang lain, bahwa marilah kita jangan bermain dengan istilah. Marilah kita bekerja betul-betul untuk bagaimana kita hendak melihat negara kita ini membangun secara bersama. Negeri saya di Sabah, negeri kawan-kawan di Sarawak dan juga kawan-kawan kita di Semenanjung Malaysia ini. Saya suka bercakap tentang kita tidak perlu terpenjara ataupun minda terpenjara dengan istilah-istilah ini, sebab kalau kita hendak bercakap tentang wilayah, negara, negeri dan sebagainya, banyak lagi yang kita perlu pikirkan tentang ekonomi,
tentang pembangunan infrastruktur kita, tentang pembangunan teknologi kita, Internet of Things dan sebagainya. Apa yang kita dapat di Sabah dalam konteks ini? Saya pikir itu yang lebih penting. Dan kerja-kerja untuk memperbetulkan negara kita, kerja-kerja untuk memperbetulkan sistem pentadbiran kita, struktur pentadbiran kita, itu kerja pentadbir kita, pemimpin kita. Kerja kita sebagai penulis yang melihat apa yang tidak dilakukan oleh pentadbir, para pengurus kita, pemimpin kita. Itu yang saya pikirkan yang kita kena buat. Dan apabila saya menulis buku ini, untuk pertandingan ini, saya memikirkan itu. Apa yang penulis kita perlu buat? Apa yang penulis kita perlu pikirkan? Apabila kita berhadapan dengan pelbagai masalah di sekeliling kita, negara kita, masyarakat kita, pembangunan kita, ekonomi kita, teknologi kita. Jadi kita jangan bermain dengan istilah. Kita bercakap tentang bagaimana kita menyelesaikan semua ini. Tetapi kerja penulis kita bukan menyelesaikan. Kita memberi pandangan kepada masyarakat. Kita memberi pandangan kepada pemimpin-pemimpin kita. Cara mana kita hendak melaksanakan ini dengan baik dan betul untuk menjadikan negara kita ini lebih sejahtera dan kita tidak terlalu banyak berpolitik dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Datin semua, sastra kita memerlukan ini. Di Sabah, saya dan dengan Dr. Ramzah Dambul dan kawan-kawan selalu diminta untuk menulis tentang kearifan tempatan. Apa kearifan tempatan? Kalau kita hanya bercakap tentang istilah kearifan tempatan tanpa kita menghasilkan karya-karya yang betul-betul mempertahankan ataupun meng-highlight kearifan tempatan itu, kita hanya bermain dengan istilah. Kita kena buat. Kita kena bekerja. Dan sebagai penulis kita perlu menulis. Kita tidak boleh hanya bercakap tentang itu. Kita menulis. Dan bagaimana kita nak menulis? Kita mesti ada buku. Mesti ada buku. Sebab itu di Sabah kita menghadapi masalah yang sangat kritikal tentang penerbitan buku. Apalagi bila berhadapan dengan DBP, sekarang ini tidak lagi menerbitkan buku. Semua buku diterbitkan dalam bentuk digital. Bermasalah, kita di Sabah bermasalah. Inilah masalah kita untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Kita maju dalam konteks teknologi, kita maju dalam konteks Internet of Things, tetapi kita mundur dalam konteks ilmu dan ketamadunan bangsa kita. Ini yang saya pikir. Dan sebagai pemikir, sebagai penulis, kita hendaklah menulis hal-hal ini. Bukan kita karya sastra ini penuh dan kita penuhkan dengan sampah sarap jiwa-jiwa yang hanya sesuai untuk diri kita. Tetapi kita mestilah menghasilkan karya-karya yang saya pikir harus membangunkan bangsa dan negara kita. Bagaimana kita hendak mengisi ini. Tetapi dalam waktu yang sama kita tidak perlu mengabaikan bentuk itu. Kulit itu, walaupun nampak kulit. Kita selalu panggil teknik dalam penulisan, bahasa dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan itu. Dalam konteks kita mengajar ketamadunan, dalam konteks kita hendak mengangkat bangsa kita, dalam konteks kita hendak mengkritik ataupun menulis sesuatu tentang bangsa kita, kita juga pada masa yang sama mempertahankan nilai-nilai sastra yang kita yakini boleh membawa unsur-unsur keindahan estetika dalam konteks kita menulis. Saya pikir begitu. Jadi kalau kita bercakap tentang kearifan tempatan di Sabah, apa kearifan tempatan yang hendak kita perkenalkan di peringkat antara bangsa, di peringkat kebangsaan, yang boleh diterima ramai dan boleh mengangkat martabat kearifan tempatan itu.
Bukan kita bercakap tentang istilah, apa itu kearifan tempatan dan sebagainya. Yang selama ini, itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita tulis. Bila kita nak bercakap tentang sastra, kita bercakap tentang istilah. Kita bercakap tentang definisi-definisi tertentu. Tetapi pengisiannya kita selalu tinggalkan dan kita selalu abaikan begitu saja. Saya ingat, saya bercakap di situ saja dulu. Mungkin ada akan soal jawab selepas ini, insyaAllah saya akan jawab. Tetapi sebelum saya turun, saya suka mengingatkan bahawa revolusi industri 4.0 itu bukan hanya semata-mata kita bangkit daripada kemusnahan ekonomi ataupun kemusnahan politik, tetapi kemusnahan budaya kita juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Jasni Matlani dengan penyampaian beliau tadi seputar ataupun satu senario berkaitan tentang era revolusi di Sabah yang mungkin juga boleh kita rujuk juga secara umumnya di Malaysia dan juga di dunia. Ada beberapa perkara yang beliau bangkitkan yang boleh kita lihat dan juga boleh sebagai seorang polis mungkin boleh kita fikirkan bersama-sama. Tetapi apa yang menarik juga, di antara dua pembentang kita juga telah melihat tentang kesan-kesan, terutamanya dari segi dampak, saya guna kata dampak bahasa Indonesia ataupun impak daripada teknologi. Ya, tetapi kita sebagai penulis adalah pemikir. Tadi Datuk pun ada sebut tadi kan, pemikir. Dan sebagai penulis, kita juga mempunyai perasaan. Dan itu juga yang telah disebut oleh Clough dalam buku beliau. Beliau telah menyediakan 4 perkara ini mesti kita sediakan kuat supaya kita mempunyai daya ketahanan apabila menghadapi revolusi 4.0, iaitu fikiran, hati, jiwa. Dia sebut hati, jiwa, lagi satu tentang kesihatan. Apabila saya baca buku ini, yang menarik, seperti telah diramalkan, akan berlaku banyak sakit mental. Oleh itu, dalam zaman revolusi 4.0, kita kena menjaga kesihatan kita. Tetapi kesihatan itu dalam bentuk yang menarik juga disebut di sini, perhubungan kita dengan manusia. Seperti ada sesuatu yang telah diramalkan akan berlaku. Tetapi yang saya sebut tadi dalam forum pada 2004 yang ditaja oleh kerajaan Israel, yang Klaus ini dia adalah orang Jerman. Ditaja oleh kerajaan Israel untuk mengumpulkan belia-belia di seluruh Eropah untuk berfikir tentang selepas abad 21, selepas Alaf 21, Alaf 21 ataupun kita dia panggil globalisasi. Dulu kita pernah bila kita masuk abad yang tahun 2000 kita sangat takut sebelum itu kan dengan pepijat. Pernah dengar tak? Mungkin kita ingat pepijat kan, mana semua komputer nanti akan automatik akan shutdown, akan off, akan hilang data-data kan. Selepas pada tahun 2014 ditaja oleh kerajaan Israel sebanyak 1 juta US pada Clough ni untuk menghimpunkan semua belia-belia untuk mengumpulkan maklumat. Maknanya pada masa depan apalah bentuk dunia yang baru. Oleh itu Clough telah mencetuskan pada tahun 2016 tentang revolusi industri keempat ini. Dan sehingga sekarang kita telah melihat kesan-kesan yang harus kita persiapkan. Dan saya sebutkan ini apabila saya melihat sebentar lalu atas kerja Puan Nisa Haji Harun yang sangat metafora untuk kita sama-sama juga menyorot dan juga berfikir. Apabila beliau telah menulis sebuah kertas kerja yang bertajuk 10 jong di Pelantar Digital. Oleh itu saya mempersilakan Puan Nisa Harun untuk berkongsi pandangan beliau tentang tajuk kertas beliau, tajuk kertas kerja beliau ini. Silakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan moderator dan rakan-rakan panel yang dihormati. Terima kasih atas undangan ini. Untuk rekod, inilah kali pertama saya sampai ke Kuala Lumpur sejak PKP 2020.
Ini kali pertama bertemu dengan manusia-manusia Kuala Lumpur. Rupa-rupanya masih begitu juga ya. Tidak banyak perubahan kita. Jadi kita melihat hari ini saya terus kepada tajuk atau pokok perkara kita, manakala masa sangat mencemburui kita semua, ialah persoalan yang kita bincangkan sejak tadi, dan saya tidak akan mengulas tentang apa itu IR 4.0, cukup-cukuplah kita dengar. Kita sebenarnya bercakap tentang apa, di manakah kita sekarang? Sekarang ini kita berada dalam kelompok yang dipanggil digital nomad, iaitu orang yang berpindah daripada satu kelompok nak berpindah kepada kelompok yang lain. Kita ni transisinya. Dan transisi ini bukan pertama kali, sudah berlaku berkurun-kurun dan berabad-abad. Dan tadi dah didengarkan tentang idealism, iaitu bagaimana kita melihat sastra sebagai intanan terpilih. Jadi sastra ini sesuatu yang dilihat sebagai berat-berat, yang penting-penting dan sebagainya, yang tidak memperkarakan, membincangkan hal-hal yang remeh-temeh. Ini biasa kita dah dengar sebelum ini, yang saya ulas tak nak panjang-panjang, dalam kertas ada. Jadi kalau dulu, bentuknya cuma berubah. Kalau dulu, kita bercakap tentang tablet-tablet dalam bentuk batu. Hari ini tablet-tablet kita seperti yang kita pegang sekarang ini dalam bentuknya digital. Bentuk-bentuk batu tadi kita tengok di perpustakaan di Raja Ashurbanipal di Ninive. Maknanya kalau di Epic of Gilgamesh itu kita lihat bagaimanakah panjang dikatakan karya pertama, boleh dikatakan antara yang disebut sebagai prosa pertama kan di dunia, dan panjangnya berbanding dengan teks yang kita ada sekarang tentulah berbeza kerana platformnya atau bentuk yang ada sangat batu. Takkan nak buat batu tebal-tebal ke hulu hilir. Jadi tak sesuai kan? Jadi tulisan juga begitu. Kemudian kita berubah kepada zaman pracetak. Kemudian kita pergi ke zaman Gutenberg. Semua itu mengubah bentuk dalam karya penulisan kita. Kandungannya masih sama. Kandungannya masih sama. Jadi kalau kita begitu merasa gusar dengan perubahan-perubahan ini, ingatlah kembali bahawa sebenarnya yang berubah hanyalah platform. Kandungannya masih sama. Dan saya teringat pada satu filem ni, saya sangat suka filem ini, Midnight in Paris, tahun 2011. Dalam filem itu, di konon-kononnya satu watak bernama Gil, ini dia Gil dari tahun 2010, dia semacam boleh pergi ke Paris pada tahun 1920. Dan Paris 1920 ni tahun ataupun dilihat sebagai Gil sebagai zaman-zaman emas kesusastraan, kerana di situlah dia berjumpa dengan Hemingway. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh jumpa dengan Hemingway. Ini satu rayanan dia. Ini karya Andy Warhol rasanya. Dia kembali ke zaman itu dan dia rasa inilah zaman emas kesusastraan Inggeris bagi mereka. Kerana melihat Hemingway di situ, Fitzgerald ada di situ, T.S. Eliot ada di situ. Dan bagi dia, itulah zaman emas. Tetapi ketika Jill berjumpa dengan Adriana orang dari tahun 1920, Adriana mengatakan, inikah yang kau katakan zaman emas sastra ataupun seni? Tak, bagi dia lebih awal lagi, iaitu Belle Époque. Belle Époque ini ialah La Belle Époque, maknanya zaman penghujung abad yang ke tahun 1800 ke atas, penghujung itu. Dia kata itulah zaman emas. Jadi kita sentiasa melihat bahawa yang sebelum itu selalunya lebih mantap. Dan ini kita katakan pada hari ini, kita merasakan apa-apa yang dalam bentuk digital dan sebagainya tidak mantap kerana yang bentuk asal yang lama itulah yang lebih baik. Jadi sebenarnya kita ini akan datang nanti, generasi yang akan datang akan melihat generasi kita lah sebenarnya yang lebih baik daripada mereka dan seterusnya. Kerana yang kita bercakap di sini ialah perihal kandungan. Jadi kita dah lihat bahawa bagaimana kandungan tadi harus sampai kepada pembaca. Di Sabah, Datuk Jasni tadi menyebut bahawa bagaimana hebat sekalipun teknologi kita pada hari ini, jika tidak dapat dijambatani, kesannya tidak ada. Maknanya kalau kita hebat dari segi kandungan, penyediaan digital, kita boleh buat flipbook dan sebagainya, tetapi tidak boleh diakses, tidak boleh dibaca oleh masyarakat di tempat-tempat tertentu. Jadi apakah kesan dan sebenarnya capai atau tidak yang kita cuba lakukan? Jadi kita di hari ini ada pilihan. Jadi pilihan kita ialah kita apakah masih lagi mahu merasa takjub dengan terma-terma ini, atau kita hari ini sekadar mahu berretorik saja kerana tidak ada penyelesaian. Kita bercakap tentang terma ini memang seronok, tetapi kita melihat hari ini betapa sastra itu sudah seperti tertinggal di platform digital ini. Kita cuba menaiki, tapi kita tak ada kenderaan khusus. Kita masih lagi menumpang-numpang tanpa membeli tiket pun. Dan kita macam duduk-duduk di mana-mana kerusi kosong yang ada kerana menaiki kenderaan digital daripada platform ini pun terpaksa kerana pandemik.
Dan kita ni masih lagi rasa takjub ketika mesyuarat dalam talian, kita masih takjub dengan wajah kita sendiri, ya, masih lagi rasa betul tak tudung aku ni dan sebagainya. Masih lagi di fasa itu, kita masih lagi takjub dengan segala-galanya di sini. Kita belum lepas pun lagi fasa itu. Dan kita hanya baru berkenalan dengan Google Meet, Zoom dan sebagainya, sedangkan di luar sana sebenarnya benda ini sudah lama, ya. Kalau ketika di Iowa dulu, semua urusan memang daripada pendaftaran saya untuk menjadi peserta IWP 2015 itu, interview dia secara Zoom. Masa tu saya tak tahu pun Zoom tu apa. Terpaksa install dan sebagainya, dah berlaku tahun 2014, hujung 2014 ke 2015. Jadi itu yang saya katakan, kita kena cepat mengejar. Itu sisi kita sebagai penulis. Sisi kita sebagai individu, kita kena cepat catch up, kena cepat sampai kepada hal-hal begini supaya kita melepasi dah zaman-zaman takjub ini. Kalau tidak, nanti 10 jong digital masuk Kuala, kita masih di situ juga. Baik, seterusnya, sekiranya kita bertegas bahawa betul kita memang perlu duduk di platform penerbitan kertas dan sebagainya, ya, memang tidak akan berubah walaupun kita ada lift, kita ada escalator, tangga masih digunakan. Itu memang hakikat dia. Jangan kita risau tentang perkara itu. Kita perlu maju saja. Maknanya bagaimana kita melihat semua ini, perpindahannya. Kalau kita masih mahu kekal di peringkat yang lama, kita akan ketinggalan dan kita akan merugikan sastra itu sendiri, kerana sekarang ni sastra ni tidak ada orang yang bawa ke depan dengan secepatnya. Kita moving, kita ke depan tapi masih perlahan. Dan kita melihat hari ini penulis bukan sekadar penulis. Ingatlah, kita ialah content provider. Kita ialah penyedia kandungan. Berubahlah apa platform sekalipun, kita tetap penyedia kandungannya. Berubahlah hebat macam mana pun platformnya, kalau penulisnya tidak ada, takkan ke mana-mana pun. Okay? Dia cuma kenderaannya sahaja. Jadi kita yang memantapkan diri. Jadi kita perlukan bantuan misalnya daripada dana, daripada kerajaan dan sebagainya yang lebih jelas. Nak bantu penulis ni macam mana? Yang ini yang masih tak jelas sebenarnya. Kita ni nak ke mana, kan? Jadi cabaran yang ada ialah penyediaan platform digital kebanyakannya lambat ataupun tidak disokong oleh penerbit-penerbit konvensional. Jadi berlaku apa di laman e-dagang sekarang ni? Berlaku lambakan cetak rompak. Maknanya karya-karya yang lambat dicetak, karya-karya yang tidak dicetak semula ataupun sukar diperoleh, sekarang ni semua orang nak cepat. Cari dekat Shopee, jumpa di Shopee, RM2.50 saja satu buku. Yang harganya RM60, RM80. Kita jumpa kat Shopee, 50 sen pun ada. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Kita cuma boleh bising-bising saja dan tindakan lambat. Jadi ini yang kita perlu cepat dari segi penyediaan. Maknanya tak ada masalah cetak buku, tapi yang digital ni mesti jalan juga. Mesti cepat sebab remaja, anak muda, generasi baru. Saya tak cil lah, orang lain boleh panjang-panjang, saya kena potong pula, kan. Tak apa, saya ringkas saja. Jadi isu dia sekarang ini, walaupun ini berlaku pelanggaran hak cipta, tetapi hal ini kalau mereka menangguk di air yang keruh, kita tak boleh salahkan kerana kita yang lambat dalam penyediaan hal-hal tersebut. Okey, yang lain saya sebut tentang bagaimana kepantasan kita dalam hal ini, dan kita juga boleh bekerja dengan lebih cepat untuk dalam penyediaan kerja-kerja semua tu dalam kertas saya adalah dan boleh dilihat semula untuk kita fikirkan, kerana saya akan terus kepada poin yang paling penting ialah capaian-capaian kita, accessibility. Pada hari ini kita tadi dah cakap pasal hikayat Hang Tuah, Sulalatul Salatin dan teks-teks lama. Cuba cari dalam Spotify, cuba cari dalam podcast, jumpa tak mana-mana teks hikayat yang dibacakan orang secara bab demi bab dan sebagainya. Cuba akses, tak jumpa. Tapi folktales luar negara sangat banyak sebab saya mencarinya. Dah pernah terfikir nak buat tapi tak terbuat sendiri, kan, dia perlu kerja secara sinergi. Hikayat misalnya ambil cerita Lipo Lara, hikayat Awang Sulong Merah Muda. Siapa yang nak bacakan bab demi bab? Maknanya satu audio siar, satu podcast, satu audio siar itu satu bab. Dibacakan dan diikuti. Sekarang ini anak muda takkan baca dalam buku sebab di Google, kalau Google masuk ke second page dianggap tidak wujud. Ya, mereka perlu cari benda itu. Jadi accessibility yang seperti ini perlu disediakan, dan oleh sebab kita ni kekurangan sinergi, jadi kita tak tahu penulis nak pergi ke mana, capaian kita untuk dapatkan dana macam mana, hal-hal duit semua masuk lebih kepada soal penerbitan, bukan soal pembinaan penulis. Bagaimanakah dana untuk membina penulis? Berapa banyakkah kerusi karyawan tamu yang boleh kita sediakan kepada penulis-penulis muda misalnya? Karyawan tamu selalunya diberikan kepada orang-orang akademik yang dah bersara ataupun
seperti kerusi-kerusi yang sepertinya orang-orang muda tak perlu kerusi ke? Kami ini kena menulis secara berdiri sahaja ya. Penulis-penulis muda tidak dapat ruang untuk karyawan tamu. Kemudahan-kemudahan itu hanya diberikan kepada hanya yang telah sampai kepada takkah tertentu. Mari kita fikirkan semula. Penulis perlukan ruang untuk research, untuk membuat kajian. Perlukan ruang-ruang untuk disokong dari segi pembelian buku misalnya. Itu semua memerlukan. Bukan tunggu dah menang hadiah sayembara baru kita lihat ini diberikan semula sebagai pulangan. Jadi yang tak menang macam mana? Jadi kita kena fikirkan juga hal-hal begini. Ini dana-dana khusus kita harapkanlah badan-badan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka melihat kembali. Bukan setakat kita menelusuri IR 4.0 ini hanya dengan mengadakan sayembara, kita bagi duit, kita bagi dana untuk mencetak, tapi pembinaannya seperti tidak ada dan kita masih lagi bercakap tentang digital tu hanya sekadar kita sebarkan poster-poster pantun, kita aktif di Twitter, kita aktif di TikTok, kita berajin bertekak dengan netizen. Apakah itu bermakna kita sudah capai IR 4.0? Jadi inilah yang kita perlu fikirkan semula dan cepat bertindak kerana tanpa semua tindakan ini 10 jom masuk Kuala. Kita masih di situ juga. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nisa Jaharun di atas pembincangan beliau tadi. 10 jom masuk. 10 jom masuk apa? Kuala. Anjing masih bercawa ekor juga. Dia tersebut anjing kan? Anjing masih bercawa ekor juga. Mungkin itu satu metafora yang boleh kita fikirkan bersama. Seperti yang telah saya maklumkan tadi, dipersilakan juga panel keempat kita, panel terakhir kita, Yang Bahagia Saudara Muhammad Lutfi Ishak untuk berkongsi idea beliau berkaitan dengan sasar di Malaysia di ambang revolusi industri 4.0, beberapa pertimbangan dan cadangan. Dipersilakan dalam masa 5 minit sahaja. Ya, betul. Ini semua punca daripada revolusi 4.0 menyebabkan masa kita terlalu pendek. Sebenarnya masa kita terlalu pendek ada dalam buku ni dijawab. Kenapa masa kita sekarang terlalu pendek? Silakan Lutfi Ishak. Yes. Dah hilang seminit dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat saya, saudara pengerusi yang bertindak mempengerusikan forum kita pada petang ini. Yang saya hormati, yang berbahagia panel-panel, Dr. Lim, Datuk Jasni, Saudari Nisa, Datuk-Datuk, Datin-Datin, ramai sastrawan negara yang ada pada hari ini. Saya diberi masa 5 minit. Tapi kita bercakap tentang satu revolusi yang mungkin akan betul-betul menjelma. Jadi itu adalah salah satu paradoks dalam kehidupan kita sekarang, yang mana dalam sejarah tak ada revolusi berlaku 5 minit, betul tak? Tapi kita nak bincang dalam masa 5 minit. Jadi saya rasa sukarlah, tapi kita fahamlah setiap pihak ada motif masing-masing, ada kekangan masing-masing, dan sebenarnya konteks masa ni pun adalah salah satu penemuan teknologi. Jadi saya terus pergi kepada konten pucuk perbincangan yang saya nak bincangkan hari ini secepat yang mungkin. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada kertas kerja, bukan kertas kerja lah, lebih kepada lontaran yang diterbitkan bersama-sama dalam buku proceeding hari ini, ada sedikit perbezaan, tapi sebenarnya itu adalah subtopik daripada satu kertas kerja yang lebih panjang lah. Jadi ini yang saudara Saiful Izan cakapkan tadi. Jadi saya lebih apabila membaca dan membacalah tulisan-tulisan dan gagasan-gagasan yang baru, khususnya yang jika datang daripada barat. Jadi saya sentiasa membaca dalam konteks memahami kebudayaan dan pengalaman kebudayaan yang berbeza. Jadi sebab apa? Sebelum ni yang tadi lagi. Kalau kita tengok dalam buku The Fourth Industrial Revolution ni, dia ada sebut dalam bahagian satu, dia bagi ada 4 kesan, tapi dia ada sebut dekat situ bagaimana dia menjangkakan bahawa revolusi industri 4.0 ini yang saya merahkan itu. Ini yang sentiasa menjadi fokus dan sentiasa menjadi perhatian saya dalam khususnya dalam menanggapi perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi kita kena faham juga orang barat, terutamanya peradaban barat,
mereka menaruh harapan yang sangat besar dalam perubahan masa depan. Jadi setiap kali berlaku perubahan, mereka menaruh harapan yang sangat besar dalam melihat diri mereka. Jadi kenapa? Soalnya kenapa? Kenapa mereka begitu menaruh perhatian yang besar terhadap perubahan? Jadi setiap kali ini saya sentiasa melihat, saya cuba membingkaikan persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Schwab dan ramailah Schwab ni dia bukan filosofer yang ni dia ahli falsafah dan ahli ekonomi yang dibentuk oleh pandangan juga materialism. Dan walaupun dia ada menyentuh tadi tentang jiwa, tentang hati, kita jangan lupa untuk bertanya apakah yang dimaksudkan dengan jiwa dan hati dalam Schwab punya pandangan. Jadi sebelum kita bercakap tentang sastra yang akan kita hadapi pada revolusi industri 4.0, kita kena bertanya dulu, sekarang ni kita yang membentuk kebudayaan atau kebudayaan membentuk kita? Masa depan yang membentuk kita atau kita yang membentuk masa depan? Jadi dan kalau dipendekkan, tengok soalan ketiga tu, apakah teknologi akan mendefinisikan semula pemahaman kita terhadap diri kita sendiri? Jadi sebab saya dah masa 5 minit, saya kena pendekkan macam ini. Untuk memahami Barat, kenapa mereka begitu menaruh perhatian yang sangat besar kepada apa sahaja yang akan datang, revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, 3.0 dan dijangka 4.0, kita kena faham apa yang berlaku sebelum ini. Jadi saya minta dihadapankan. Okey, ini secara mudahnya yang 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 tu tadi disebut juga oleh saudara Saiful Izan sebagai moderator. Jadi kita boleh lihat jadi apa yang saya nak bincang, saya nak bagi satu kerangka bagaimana sebelum ini Barat pada ketika bukan sebelum ini yang tadi. Jadi bagaimana kalau kita lihat pandangan alam dan kebudayaan berubah, Barat apabila mereka mula, kita lihat pengalaman mereka pada zaman gelap atau pada abad 1 ke 15, tuan-tuan puan-puan boleh tengok di situ bagaimana pandangan mereka daripada berpusatkan Tuhan, teosentrik, telah berubah kepada pandangan yang berasaskan ataupun berpusatkan manusia. Ini adalah satu proses falsafah, satu proses saintism, satu proses bersifat pemahaman kebudayaan dan sebagainya yang telah mengubah cara manusia Barat melihat kehidupan. Kalau kita lihat di situ, kalau sebelum ini teknologi hanyalah alat, tapi apabila berubahnya pandangan Barat terhadap kehidupan dengan runtuhnya scripture Kristian dan sebagainya, sekini apabila Kristian tidak lagi mendefinisikan nilai-nilai mereka, sekarang ni siapa yang nilai? Siapa yang memberikan nilai? Jawapannya adalah diri mereka. Bagaimana nak mendefinisikannya? Maka itu adalah satu proses yang panjang lah. Jadi ke depan sikit. Jadi ini saya cuba pendekkanlah. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri sekali ada beberapa nama. Ini adalah tokoh-tokoh utama yang membentuk, yang mengubah pandangan Barat terhadap kehidupan, terhadap pandangan alam mereka. Jadi kalau sebelum ini alat hanyalah alat digunakan untuk kehidupan, untuk kebudayaan. Tapi setelah runtuhnya pandangan alam dengan berpusatkan manusia, kini alat bukan sahaja menjadi alat yang digunakan untuk memudahkan kehidupan, tapi juga turut membentuk makna kehidupan. Jadi kalau kita tengoklah, saya bagi satu contoh, kalau tuan-tuan tengok ada macam satu garis putus, Bacon warna merah tu. Bagaimana kalau kita baca dalam sejarah, dia adalah orang yang pertama memahami alat bukan lagi dalam konteks faham kebenaran, dan memahami alat sebagai alat kekuasaan. Di mana teknologi bagi dia, pengetahuan bagi dia adalah akhir sekali dia kata pengetahuan adalah knowledge is power. Knowledge bukan truth, knowledge bukan meaning, knowledge is power. Jadi kalau dekat situ kita tengok bagaimana salah satu Bacon, dan ramailah lepas tu, kalau nama-nama tu kalau nak dihuraikan secara mudahnya, dari segi kalau kita tengok Descartes, dia telah membuat makna manusia itu telah menjadi satu fikiran, satu badan. Dua-dua ni dipisahkan. Jadi seterusnya lah sebab kita ada beberapa minit lagi. Okey, saya nak tengok yang saya fokus adalah kalau tuan-tuan pun tengok pada revolusi industri 3.0 1990 tu, kesan yang paling besar dalam konteks kebudayaan kita, dalam konteks sastra kita adalah internet. Ke depan lagi. Jadi ini perbincangan yang berbeza lah. Terus ke depan. Jadi okey.
Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana apabila mereka mengubah pandangan tentang hidup. Akhir sekali teknologi ini bukan lagi dilihat sebagai satu alat yang akan membantu mereka meneruskan hidup, tapi juga turut mengancam kewujudan manusia dan makna hidup manusia itu. Ini kita tengok beberapa dalam 10 tahun belakangan bagaimana intelektual, wartawan mereka, kebudayawan mereka menanggapi teknologi-teknologi yang sebenarnya akan menjadi pilar atau tiang kepada revolusi industri. Ini di satu artikel dalam New Yorker. Dia kata bagaimana nanti kalau AI lebih pandai daripada manusia. Ke depan lagi, ini Stephen Hawking. Dia kata teknologi tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah sebenarnya yang kita takut adalah kapitalisme, modal. Dia dah meninggal dah. Dan dia kata seterusnya, ini apa yang beliau cakap ni sebenarnya ada, kalau kita letak dalam perbakan sejarah barat tu berkaitan dengan, adalah sama dengan Marx punya pandangan tentang yang ini, bagaimana. Okey, seterusnya ini adalah satu kajian bagaimana lanjutan daripada keresahan tadi. Ini diterbitkan pada 2017. Bagi tuan-tuan dan puan-puan lihat bagaimana dalam Oxfam ni 8 orang di dunia ni memiliki kekayaan separuh daripada jumlah manusia. Kenapa saya angkat isu-isu macam ni? Saya nak cerita setelah runtuhnya pandangan alam yang berasaskan agama di barat, kemudian berpindah kepada pandangan alam yang ditetapkan oleh manusia, di mana menyebabkan hilangnya jiwa, hilangnya kebenaran, akhirnya ilmu menjadi satu kekuasaan. Akhir sekali manusia barat sentiasa menaruh lagi harapan mereka kepada masa depan. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbaru yang mereka bimbang. Dan kenapa mereka mula mempertikaikan tentang kapitalisme? Kerana kapitalisme ataupun orang-orang banyak duit ni, mereka adalah memegang, bukan saja memegang modal, memegang alat untuk menyalurkan pandangan. Termasuklah dalam sekarang ni, revolusi industri 4.0 kita diletakkan, kita akan berhadapan dengan revolusi industri 4.0. Jadi, nak tak nak benda tu ada. Kau nak ikut tak nak ikut. Tapi kalau kita tengok perbincangan itu, dimensi perbincangan revolusi industri 4.0 ni akhir sekali telah disempitkan hanya kepada pasar. Semua orang bercakap tentang keuntungan. Bagaimana otomasi akan menjadi dominan pada masa depan dalam revolusi industri 4.0 kerana mesin lebih cepat bekerja. Tapi soalannya, kita sebagai kaum pengarang boleh tanya, sekarang ni jika mesin lebih cepat bekerja, AI lebih cepat bekerja, tapi akibatnya nanti dah manusia tak ada kerja, akhir sekali apa jadi? Okey, jadi tapi saya kalau ini bagaimana orang jangka satu masa nanti negara akan diganti oleh big corporation sebab mereka ada duit. Dan kita tengok depan lagi, kita boleh tengok ke depan lagi. Depan lagi. Oh dah tak ada gambar. Bagaimana orang macam Tesla bercakap macam dia nak tinggalkan dunia ni dah. Dan kita tengok bagaimana mereka menaruh harapan yang sangat tinggi kepada teknologi. Saya merahkan dekat tu. Sebab makna hidup pun dia menaruh harapan yang besar kepada teknologi. Tesla berfikir sekarang dia nak pergi luar daripada dunia ni sebab mereka dah kecewa dengan dunia. Mereka memikirkan satu dimensi kehidupan yang tapi akhir sekali tadi ketiga-tiga panel banyak menyentuh ni. Jadi saya melihat diri saya sebagai kedudukan sebagai seorang Muslim yang memiliki makna diri yang jelas. Akhir sekali revolusi industri 4.0 dan dengan segala kemajuan teknologi dan materialisme, akhir sekali kita letakkan kedudukannya sebagai alat kita. Jadi sebagai kaum pengarang akan berlaku satu wacana bagaimana kita mempengaruhi pandangan awam dalam pelbagai konteks untuk akhir sekali kita kena pilih teknologi mana yang kita nak majukan, teknologi mana yang kita nak hadkan, dan teknologi mana yang akhir sekali akan memberikan kebaikan kepada kita. Barat telah pun menyerahkan masa depan, nilai dan segala makna diri mereka kepada masa depan yang mereka lupa dalam konteks itu dipengaruhi oleh pasar, oleh pelbagai pandangan yang sebenarnya determinisme teknologi. Kita jangan lupa kita masih lagi ada asas-asas yang kukuh. Dan kita sebab itu dalam Ketah Kerja saya menekankan kita dalam hal ni kita masih ada lagi wahyu, kita masih lagi berpegang kepada epistemologi yang kuat. Kita ada satu contoh yang boleh kita contoh, bukan satu idealism. Nabi bukan satu idealism. Bila kita lihat golongan ahli falsafah seperti Aristotle, Plato dan seterusnya dalam ribuan tahun di barat, apabila mereka bercakap tentang the mother, the pillar of virtue, tentang budi pekerti,
Okey, dah habis. Budi pekerti, mereka bercakap tentang satu konsep idealism yang di mana tak ada yang boleh dirujuk. Betul atau tidak? Tapi bila kita cakap tentang budi pekerti dan kemuliaan hidup, kita rujuk siapa? Kita rujuk Nabi, bukan idealism. Jadi itulah dia. Banyak benda saya nak cakap lah. Tapi masa adalah satu teknologi juga yang akan membentuk ruang kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Saudara Muhammad Lutfi Ishak di atas penyampaian kertas kerja beliau di atas beberapa cadangan dan pertimbangan. Oleh itu saya serahkan rumusannya keempat-empat pembentangan tadi. Saya serahkan rumusannya kepada Yang Berbahagia Datuk, Datin, Doktor dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk merumuskannya sendiri. Oleh itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada empat-empat orang panel kita yang sudi bersama-sama berkongsi pandangan dan juga pendapat mereka tentang sasar dari revolusi industri 4.0. Oleh itu, saya selaku moderator pada petang ini ingin memohon maaf di atas silap kata saya dan tingkah saya, dan saya serahkan majlis ini kepada pengacara kita, Puan Hasmalinda Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita petang ini iaitu Saudara Saifulizan Yahya. Dan sebelum itu kita berikan tepukan penghargaan kepada semua ahli panel juga moderator. Sebenarnya saya pasti waktu agak terbatas, jadi banyak lagi yang ingin disampaikan. Namun tidak mengapa, insya-Allah kita akan cuba usahakan untuk waktu yang lain nanti. Baiklah, seterusnya kata orang kait kelapa, kukur kelapa, campur ubi buat pengat. Hendak dilupa tidak terlupa kerana budi sudah terpahat. Seterusnya kata orang sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih. Majlis dengan penuh takzim yang mempersilakan Yang Berbahagia Sastrawan Negara Datuk Dr. Zurina Hassan untuk tampil ke pentas menyampaikan cenderamata kenang-kenangan. Jadi sudi apalah Yang Berbahagia Datuk, silakan. Kita mulakan penyampaian pada petang ini untuk moderatornya dahulu. Kalau dapat kita ke tengah, Datuk, silakan. Silakan Saudara Saifulizan Yahya ya. Kita ke tengah dahulu, Datuk. Wah. Jangan lupa, Datuk, untuk kita pandang kamera ya. Juga Saudara Saifulizan. Hari ini Saudara Saifulizan berbaju merah ya, biasa berbaju putih. Terima kasih diucapkan. Berikutnya kita persilakan panel pertama iaitu Yang Berbahagia Dr. Lim Swee Tin. Dipersilakan. Dr. Lim Swee Tin memang senantiasa bersemangat dalam pembentangan ya. Apatah lagi jika mendeklamasikan puisi. Berikutnya dipersilakan Datuk Jasni Madlani. Silakan Berbahagia Datuk. Terima kasih diucapkan. Berikutnya Puan Nisa Harun, silakan Puan Nisa. Tuan-tuan dan puan-puan, makan keropok bulat-bulat. Kalau nak tepuk, biarlah kuat-kuat. Terima kasih diucapkan. Baiklah, dan seterusnya kita persilakan Saudara Muhammad Lutfi Ishak untuk menerima cenderamata kenang-kenangan daripada pena disampaikan oleh Yang Berbahagia Sastrawan Negara Datuk Dr. Zurina Hassan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua ahli panel juga moderator untuk pembentangan sesi kedua dengan tema sastra dalam era revolusi industri 4.0. Dan buat semua tetamu yang hadir, insya-Allah kita akan teruskan sesi selepas ini dengan tema yang pastinya bakal menambat hati semua yang hadir pada hari ini.